Salam sejahtera semua. Kelas hari ini masih lagi bab 7 keelektrikan dan kemagnetan, yaitu untuk subtopik 7.2 pengaliran arus elektrik dalam litar bersiri dan litar selari. Jadi sila rujuk muka surat 152 hingga 157 dalam buku teks kamu. Ingat semula subtopik 7.1, hukum Ohm menyatakan bahawa arus elektrik yang mengalir melalui suatu konduktor adalah berkadar terus dengan voltan yang merentasi dua hujung konduktor dengan syarat suhu dan keadaan fizik lain adalah tetap. Hubungan antara ketiga-tiga kuantiti elektrik ini boleh ditulis sebagai V bersamaan dengan IR, iaitu V adalah voltan, I ialah arus dan R adalah rintangan. Sila rujuk muka surat 150, eksperimen 7.1a, kesan perubahan rintangan terhadap arus elektrik. Kamu perlu faham komponen-komponen elektrik yang terlibat dalam eksperimen ini dan bagaimana R dan I dipengaruhi. Dan kamu juga perlu memahami komponen-komponen elektrik yang ada dalam eksperimen ini. Muka surat 151, eksperimen 7.1b ialah kesan perubahan voltan terhadap arus elektrik. Begitu juga kamu perlu faham bagaimana eksperimen ini dijalankan dan kesan kepada voltan dan arus elektrik. Jadi eksperimen ini sepatutnya kamu jalankan untuk memahami lebih lagi tentang perkaitan antara V, I dan R. Perhatikan juga komponen-komponen elektrik tadi dan ingat semula simbol-simbol elektriknya. Untuk subtopik 7.2 ini, kamu akan belajar tentang pengaliran arus elektrik dalam dua jenis litar, yaitu litar bersiri dan litar selari. Jadi sebelum itu, sila jawab dulu soalan ini. Apabila kamu pasang ataupun on satu switch di rumah kamu, adakah semua lampu marak ataupun dipasang? Coba tengok dalam rumah kamu. Jadi jawabannya tidak kan? Jadi mengapa? Kamu boleh rujuk muka surat 156. Penjelasan ini akan menjelaskan bagaimana lampu kamu dipasang di rumah. Jadi sistem pendawaian di rumah sebenarnya disambung secara selari. Sebagai contoh, semua lampu di rumah didawaikan secara selari dalam litar lampu untuk memastikan setiap lampu memperoleh voltan yang sama daripada bekalan kuasa utama. Arus yang mengalir daripada bekalan kuasa utama ini akan ke litar masing-masing yang dikawal oleh papan agihan. Jadi kamu tengok di rumah kamu, mesti ada ini papan agihan. Okey, jadi sila pastikan kamu faham bagaimana lampu di rumah kamu dipasang, iaitu dipasang ataupun disambung secara selari. Sila jawab pula soalan yang kedua ini. Lampu hiasan seperti lampu yang dipasang pada pokok Krismas adalah dipasang secara bersiri atau selari? Cuba fikir. Cantik kan gambar lampu hiasan Krismas ini? Jadi jawapannya secara bersiri dan selari. Bagaimana? Jadi di sini dijelaskan berdasarkan gambar rajah ini,
Lampu hiasan mini ini terdiri daripada 4 liter selari. Setiap liter selari terdiri daripada 50 lampu mini yang disusun secara bersiri. Jadi ini sebenarnya adalah satu inovasi yang menghasilkan lampu hiasan. Kita mulakan dengan memahami liter selari, sebab pelajar biasanya keliru antara liter selari dengan liter bersiri. Jadi kamu ingat saja lampu di rumah kamu dipasang secara selari. Jadi kita teruskan dengan memahami liter selari. Sila rujuk muka surat 153. Bagi memahami liter selari ini, kamu rujuk rajah 7.9 yaitu liter selari. Ini adalah gambar rajah paling asas untuk lukisan liter selari. Jadi liter ini dibahagikan kepada lebih daripada satu cabang laluan arus elektrik dan mempunyai komponen arus elektrik di setiap cabang. Untuk lebih memahami tentang liter selari, ada kebaikannya untuk memahami kelebihan dan kekurangan liter selari ini. Jadi dari segi kelebihan, setiap alat elektrik boleh dihidupkan atau dimatikan secara berasingan. Penambahan alat elektrik tidak menjejaskan fungsi alat elektrik dalam liter yang sama. Ingat yang pokok Christmas itu kan? Lampu pokok Christmas. Lampu itu dipasang, ada yang boleh pasang satu kali, ada yang boleh dihidupkan sekali secara serentak, dan ada yang tidak boleh dihidupkan secara serentak. Ini maksudnya setiap alat elektrik boleh dihidupkan atau dimatikan secara berasingan. Kamu tengok kamu punya lampu Christmas itu kan? Begitu juga lampu di rumah. Ada switch berasingan. Dari segi kekurangan, voltan setiap alat elektrik tidak dapat dikawal kerana voltannya adalah sama dengan voltan sumber. Ini boleh rujuk di muka surat 156. Untuk memahami liter bersiri ini, kamu perlu ingat semula komponen elektrik dan simbolnya. Yang ini kamu sudah belajar semasa sekolah rendah dahulu. Di sini kamu kena fahamkan beberapa komponen elektrik seperti switch, sel kering, voltmeter, galvanometer, emitter, mentol, perintang, fuse, dan perintang boleh ubah. Jadi kamu boleh memahami ini dengan melukis simbol-simbol bagi setiap komponen elektrik. Arus, voltan dan rintangan dalam liter bersiri ini boleh dikaji melalui aktiviti 7.8 pada muka surat 155. Perhatikan bagaimana liter dipasang dalam setiap contoh liter yang ditunjukkan dalam rajah 7.11 dan apa kesannya kepada arus, perintang dan voltan. Jadi merujuk kepada aktiviti tadi, voltan ataupun V, yang merentasi setiap perintang dalam liter selari adalah sama dengan voltan yang merentasi bateri. Sebaliknya, arus I yang mengalir dalam liter selari
merupakan hasil tambah arus yang melalui setiap perintang. Jadi, arus dan voltan boleh dirumuskan sebagai arus I bersamaan dengan I1 dan I2. Sementara untuk voltan pula, V adalah sama dengan V1 dan V2. Rintangan berkesan iaitu R pula boleh dihitung melalui rumus 1/R bersamaan dengan 1/R1 campur dengan 1/R2. Okey, sila pastikan kamu ingat rumus-rumus untuk arus, voltan dan rintangan berkesan. Ini adalah masalah numerikal ataupun pengiraan berkaitan arus, voltan dan rintangan dalam litar selari. Jadi kamu pahami dengan membaca soalan pada muka surat 157 ini dan perhatikan bagaimana penyelesaian bagi setiap soalan A, B dan C. A adalah untuk pengiraan rintangan berkesan iaitu R. B adalah penyelesaian untuk voltan ataupun V. C adalah penyelesaian untuk arus iaitu I. Dan perhatikan juga info sains dalam gambar raja ini. Arah gerakan elektron adalah dari terminal negatif ke terminal positif sumber elektrik. Arah arus pula adalah dari terminal positif ke terminal negatif sumber elektrik. Jadi dia bertentangan pergerakan elektron dengan arah arus. Ini sangat penting untuk kamu paham. Okey, jadi cikgu harapkan kamu sudah lebih memahami tentang litar selari berdasarkan penerangan tadi. Jadi sekarang kita akan membincangkan litar bersiri. Sila rujuk muka surat 153. Okey, untuk memahami litar bersiri ini, kamu boleh mulakan dengan memahami kelebihan dan kekurangan litar bersiri. Dari segi kelebihan, setiap komponen dalam litar menerima kuantiti arus yang sama. Semua komponen dikawal oleh suis yang sama. Penambahan voltan akan membekalkan arus yang lebih besar. Jadi kamu cuba gunakan contoh lampu di rumah. Tidak dipasang dengan suis yang sama untuk semua lampu di rumah kamu kan? Berasingan. Dari segi kekurangan, kerosakan pada satu alat elektrik menyebabkan alat elektrik lain tidak berfungsi. Pemasangan lebih banyak alat elektrik menyebabkan rintangan bertambah dan arus berkurang. Dan setiap alat elektrik tidak boleh dipadamkan secara berasingan. Jadi sama seperti litar berselari tadi, litar selari. Untuk litar bersiri ini kamu perlu ingat juga komponen elektrik dan simbolnya. Jadi litar bersiri ini ditunjukkan dalam aktiviti 7.7, bagaimana kamu boleh mengkaji pengaliran arus voltan, pengaliran arus, voltan dan rintangan dalam litar bersiri. Okey, jadi sila pahami bagaimana litar dipasang dalam A, B, C, D dan E. Okey, sila baca ini di muka surat 154. Jadi ini adalah penjelasan untuk aktiviti 7.7. Setelah menjalankan aktiviti 7.7, anda dapat memperhatikan bahawa
arus yang mengalir melalui setiap mentol adalah sama, tetapi jumlah boltan pula merupakan hasil tambah boltan yang merentasi setiap mentol. Rintangan berkesan yaitu R juga merupakan hasil tambah rintangan yang merentasi komponen. Kita dapat merumuskan bahwa arus yaitu I adalah sama dengan I1 sama juga dengan I2. Boltan yaitu V adalah bersamaan dengan V1 dan V2. Rintangan pula yaitu R adalah bersamaan dengan R1 dan R2. Ini boleh dirujuk di muka surat 154. Okey, jadi sila pastikan walaupun kamu tidak jalankan aktiviti 7.7, tapi sila pastikan kamu faham bagaimana rumus ini dapat dibentuk daripada aktiviti 7.7. Ini adalah contoh masalah numerikal berkaitan arus, boltan dan rintangan untuk litar bersiri ya. Boleh rujuk di muka surat 156. Jadi fahamkan bagaimana rajah 7.12 ini memberikan penyelesaian untuk mendapatkan rintangan berkesan, arus dan boltan. Silalah buat latihan untuk memahami masalah numerikal ini. Berlatih menggunakan contoh ini. Okey, jadi juga harapkan kamu sudah memahami perbezaan antara litar selari dengan litar bersiri. Jadi sila pastikan kamu mencuba latihan-latihan tadi untuk lebih memahami setiap jenis litar. Terima kasih untuk kali ini.